pokok kelapa tu dia dah tumbang. Jadi akar-akar dia semua naik. Kan? Kau boleh faham tak? Boleh imagine tak benda tu? Pokok kelapa dia dah tumbang, akar-akar dia naik ke atas. Macam itulah. Dekat situ geng, dekat tempat batang pokok yang dekat akar-akar kayu pokok kelapa tu, aku nampak si bonjok tu tengah menyandar. Scary time. Hey gang, assalamualaikum. Welcome back to my channel again. Ada. Alright gang, hari ni macam biasalah kan, dekat Funky TV ni korang tahu je lah apa je yang aku nak buat. Pengumuman untuk semua yang ada subscribe dekat channel Latar Gaming channel tu, aku stop dulu untuk sementara waktu ni sebab ada apa masalah, ada masalah sikit lah untuk Latar Gaming channel tu, untuk aku stop dulu. Ya. Guess what? Ni. Itu hantu. Itu hantu, betul hantu. Yang tu, yang panggil-panggil nama aku tu. Hantu lah tu. Saja nak ngaco. Gengs, macam biasa lah kan, untuk Latar Gaming channel tu macam aku cakap tadi, aku nak minta maaf kalau aku nak minta maaf sebab benda tu akan stop dulu, channel tu akan stop dulu untuk sementara waktu ni. Tapi aku akan cuba untuk yang baik lah untuk channel Funky TV ni. Mungkin aku fokus pada channel Funky TV ni dulu untuk cerita-cerita seram pengalaman aku sendiri, atau macam aku cakap dengan korang DM aku dekat Instagram, dekat Facebook kan, dekat Messenger tu, korang boleh message personal kat aku and share cerita-cerita korang, yang cerita-cerita seram yang korang pernah lalui. Kau send message kat aku tolong bacakan, insyaAllah. Itu pun kalau korang sudi lah, kalau korang sudi kan. Sebelum tu, untuk korang yang baru singgah kat channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang kat korang. Okay, welcome to Funky TV. Ya, kat sini kita enjoy cerita-cerita, reaction, apa-apa je lah berkaitan dengan vlog-vlog yang tak seberapa ni. Untuk korang yang baru singgah kat channel aku ni, aku nak sarankan korang untuk subscribe channel aku. Okay, like and share video aku supaya orang lain pun boleh tahu yang video aku ni wujud, yang menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video lepas ni. Alright gangs, yang menambahkan lagi semangat aku untuk cerita-cerita yang lebih seram lagi lepas ni. Itu pun korang kena bantu aku lah, kena hantarlah cerita-cerita pengalaman korang kat aku kalau korang sudi. Sebab pengalaman aku pun tak berapa banyak sangat, tapi bolehlah untuk orang kata apa, untuk diri aku sendiri, pengalaman seram aku sendiri. Boleh tak, nak kata banyak tak, tapi selalu kena. Macam tu. Untuk korang yang dah stay lama kat channel aku ni, aku nak ucapkan terima kasih kat korang sebab korang sudi stay kat channel aku yang tak seberapa ni, yang sanggup tunggu video-video aku yang tak seberapa ni juga. Alright gang, tanpa bermasa lagi, cerita apa yang aku cerita kat korang ni, seram ke tak? Stay tune and let's start it. Gang, sebelum aku start cerita aku ni, aku nak bagi disclaimer sikit lah kat korang kan. Tolong jangan percaya dekat cerita aku ni 100%. Anggap je cerita ni sebagai hiburan. Okay, jangan terlalu taksub, jangan selalu percaya. Jangan cakap ya ke cerita dia ni macam tak percaya je ke, macam ya je Mamat ni. Jangan percaya kan, kita cerita ni just for fun. Okay, kita just kongsi pengalaman-pengalaman seram yang kita ada. Okay, tak salah pun kan kalau kita nak share kan, betul tak? Okay, dan aku nak cakap lagi pada korang yang ada lemah jantung ke, pada korang yang ada penyakit-penyakit yang tak boleh terkejut ke, please jangan tengok video ni, dengar saja pun boleh. Okay, senang cerita jangan tengok lah kan. Pada korang yang ada sakit apa-apa, sakit tak boleh terkejut ke apa tu, tolong jangan tengok sebab aku tak bertanggungjawab kalau apa-apa yang terjadi. Okay, dan jangan lupa pada korang yang nak tengok juga video aku ni, pastikan kau pakai earphone atau headphone untuk mendalamkan lagi cerita-cerita yang aku cerita ni, ataupun mendalami lagi perasaan-perasaan seram tu. Okay, so tak ada apa-apa, tu je. Jom kita continue dekat kita punya story. Let's go.
Alright gang, so untuk cerita yang pertama ni aku nak cerita kat korang. Cerita ni tak berapa panjang sangat, cerita dia ringkas je sebab benda tu jadi sekali imbas macam tu lah. Dia tak sekali imbas lah, kira aku nampak aku terus pecut. Masa tu aku dekat rumah akak aku tau. Aku duduk dengan akak aku yang nombor 3 masa tu. Rumah kampung kan, biasa lah. Rumah yang jenis bukan jenis rumah taman tau. Dia jenis rumah sebiji-sebiji kan. Rumah akak aku masa tu dia selang 3 rumah tau. Aku pernah cerita kat korang yang pasal kisah akak aku nak bersalin tu. Korang boleh check video yang sebelum ni. Kalau korang tak dengar lagi, korang boleh check kat video satu lagi tu. Aku akan isi link dekat description kat bawah tu, ataupun aku akan pin dekat komen tu nanti, InsyaAllah. Okay, untuk dekat rumah akak aku tu tak payah nak aku explain sangat, sebab kalau kau nak tahu macam mana dia punya asal rumah tu, kau boleh singgahlah kat channel aku satu lagi tu. Okay, kau bayangkan rumah sebiji-sebiji, okay, rumah kampung sebiji-sebiji. Okay lah geng. Aku bagi tahu lah. Dekat kawasan rumah aku tu ada 3 biji rumah. Okay, 3 biji rumah ni, rumah pertama selang beberapa langkah rumah tengah, rumah aku. Lepas tu selang beberapa langkah lagi, okay, rumah paling hujung ada 3 biji rumah kan. Kira aku sewa tuan rumah tu dekat je rumah aku, sebelah rumah dia. Jadi bila dia nak tagih hutang tu, bila-bila masa je boleh. Aku hari ni agak lewat sikit lah aku buat video. Sekarang ni waktu sekarang pukul 2.36 pagi geng. Sebab aku sibuk sikit, okay, jadi aku kena buat lewat sikit. Tapi tak apalah, baru kita akan rasa keseraman dia tu, baru kita rasa macam tu. Tapi tak tahulah rasa redak ni. Ada rasa sikit lah kan. Kita terus mulakan dengan cerita kita. Masa tu aku umur belasan tahun tau. Masa tu 3 beradik. Okay, akak aku yang nombor 3 tu masa tu dia dah kahwin, tapi suami dia ada masa tu. Kira kita orang berempat lah. Suami akak aku dengan adik aku yang paling bongsu tadi, yang dah kahwin tu kan. Jadi ada satu malam tu, masa tu air tangki rumah aku bocor tau. Jadi bila aku nak guna air, aku akan buka ibu dia tu, orang panggil apa ibu air tu lah, kepala yang orang selalu kalau tak payah kena potong tu. Binatang tu lah tu. Tak apa benda orang panggil binatang tu. Aku kena buka benda tu dulu, baru aku dapat guna. Meter air terima kasih, meter air. Betul lah tu. Okay, jadi aku kena buka meter air tu, baru aku dapat guna air dekat dalam rumah aku tu untuk tadah air ke, untuk senang cerita untuk tadah air lah, untuk standby nak mandi, nak masak, apa benda je lah kan, untuk standby untuk kegunaan kita orang. Jadi geng, masa tu tak adalah lewat mana, aku rasa dalam pukul 11 lebih aku rasa. Silap aku ada dalam pukul 11 lebih ni tu. Aku keluar ikut pintu belakang tau, sebab masa aku nak buka meter air tu, aku memang nak kena keluar ikut belakang supaya lagi dekat lah kan. Aku buka lah pintu. Bila aku buka pintu tu je geng, dekat belakang rumah aku ni, dia ada pokok tu, pokok kelapa tu dia dah tumbang. Jadi akar-akar dia semua naik kan. Kau boleh faham tak, boleh imagine tak benda tu? Pokok kelapa dia dah tumbang, akar-akar dia naik ke atas. Macam tu lah. Dekat situ geng, dekat tempat batang pokok yang dekat akar-akar kayu pokok kelapa tu, aku nampak si bonjok tu tengah menyandar. Dia macam ni tau. Dia menyandar macam ni. Dia gitu. Kaki dia begini tau. Dia menyandar macam orang menyandar gitu. Aku masa tu aku nampak tu, aku lincah bagi tutup pintu. Dah buka nampak tu tutup pintu. Dia sekali imbas je. Lepas tu akak aku ada kat dapur. Lepas tu aku tanya, kau ni kenapa kata kan? Kau ni dah kenapa kata macam gini? Lepas tu aku cakap aku kata nampak tu si gula-gula. Cakap aku, yo kau ni kan. Akak aku pun panggil lah suami dia, sebab akak aku pun masa tu dia takut nak tengok. Sebab dia tengok muka aku pucat masa tu, dia pun takut nak tengok. Dia suruh suami dia pergi tengok. Masa suami dia pergi tengok tu, ternyata macam poragak tak ada apa-apa. Kira aku seorang je nampak masa tu. Macam tu dia cerita. Tapi untuk korang rasa setakat nampak macam gitu, tak kena takut juga. Try tengok. Aku rasa kalau nampak apa binatang tu duk menyandar kat dinding rumah kau pun takut kan. Alright guys, sekarang ni kita move ke cerita yang kedua.
cerita yang kedua ni pun sama juga. Cerita dia pendek je, tak panjang mana. Cerita ni ada berkaitan dengan orang bunian lah. Mungkin lah, wallahualam bunian ke jin ke, tak tahulah. Tapi orang kata bunian tu dengan jin sama lah kan. Orang kata satu hari tu, masa tu aku kecil lagi tau. Masa tu aku dah jam 4. Okay, dah jam 4. Masa tu arwah mak aku ada lagi. Okay, jadi masa tu, masa aku kecil-kecil dulu geng, aku berkawan dengan orang asli tau. Masa tu aku duduk kat Taman Jerifin. Mana budak Taman Jerifin tu tahulah kan kat mana. Budak Dandau tahu lah, budak Dandau tahu lah benda tu. Taman Jerifin kat mana, Taman Jerifin. Masa tu aku tidur dekat rumah member aku yang orang asli tu. Aku tidur rumah dia. Rumah dia masa tu tingkap belah bawah. Tingkap yang kita buka biasa tu lah, tingkap lama tu. Okay? Bukan tingkap kayu, tingkap cermin tu lah. Tingkap tu lah. Tapi belah bawah dia, 3 line tu tak ada kaca. Tingkap dia tak ada. Jadi belah atas ada, belah bawah tak ada. Jadi masa tu aku tengah lepak dengan member aku. Okay? Tengah lepak dengan member aku borak-borak dengan dia. Dia lah budak-budak kecil kan. Masa tu main gitar lah, nyanyi lagu lah. Tapi nyanyi tak kuat lah kan, taklah sampai mengganggu orang sebelah. Nyanyi macam santai-santai gitu. Okay, nak dijadikan cerita ni, aku masa tu nak terkencing. Rumah member aku ni, depan dia menghadap ke hutan tau. Jadi satu hutan ni geng, dekat hutan tu, satu tempat dia macam unik sikit lah bagi aku. Sebab dia punya bentuk tu sebiji macam pintu gerbang. Pintu gerbang. Billahi ta'ala aku tak tipu. Mana budak-budak Andau yang lama-lama tu dia orang tahu tu kan. Budak zaman aku, zaman 2005 macam tu kan, ada orang tahu. Ni jujur je cakap, tempat tu memang unik gila. Dia ada macam pintu gerbang tau. Okay, pintu gerbang. Sebab dia boleh berbentuk pintu gerbang tu sebab ada pokok yang tumbang. Jadi pokok tu patah, dia berbentuk pintu gerbang tu. Dan disebabkan terlalu lama pokok tu tumbang, jadi pokok-pokok yang dia macam pokok-pokok akar yang hidup tu kan, dia lilit ke batang kayu tu. Jadi kat situ aku nampak macam pintu gerbang kan. Okey, nak dijadikan cerita pula. Dekat tengah-tengah yang aku nampak macam pintu gerbang tu geng, aku nampak ada 2 beradik. Okey, ada 2 beradik tengah perhatikan aku. Pakaian dia masa tu, pakaian dia full yellow tau, full kuning emas. Okey, kuning emas. Dengan ada dia punya crownnya. Tapi crown dia bukan crown yang biasa kita tengok tu. Dia crown orang Melayu tau. Crown orang Melayu yang berjunta-junta orang panggil. Berjunta-junta tu. Dia ada lambang bunga kan dekat dia punya crown tu. Macam tu lah. Tapi full warna kuning emas. Masa tu aku pun ingat lupa. Tapi yang aku ingat, dia 2 beradik, pakaian dia dua-dua sama. 2 beradik ni. Cuma beza saiz besar dengan kecil je. Sorry. Lepas tu geng, aku nampak si kakak tu lambai panggil aku tu. Dia macam tu. Jadi aku masa tu aku tak tahu kenapa. Allah Taala cakap, masa kecil aku memang penakut gila. Aku memang seorang yang penakut masa kecil dulu. Jadi masa tu feeling aku dah berubah tau. Aku rasa takkanlah hantu lawa macam ni kan. Aku pun macam tiba-tiba automatik badan aku ni, aku nak pergi keluar ke pintu keluar tau. Aku nak pergi keluar, nak pergi kat dia. And alhamdulillah masa tu member aku tahan aku. Member aku cakap, kau nak ke mana kata kan? Kau nak ke mana ni? Dia tanya. Aku pun cakap, kau tak nampak tu ada 2 beradik tu, kakak dengan adik tengah panggil aku. Kau nak ikut diorang ajak, kau cakap macam ni. Member aku pun macam, kakak 2 beradik kat mana kata kan? Itu punya terang, aku cakap diorang punya belakang dia tu macam bercahaya tau. Belakang dia 2 beradik tu macam ada satu cahaya macam spotlight mencahaya macam tu lah kan. Cakap punya terang punya terang kat situ, takkanlah kau tak nampak kata kan. Weh, sumpah aku tak nampak, dia kata. Kau nampak apa ni, dia kata kan. Lepas tu cakap, jom lah ikut aku jap. Tak nak aku, kalau hutang kau malam-malam buta pukul 2 pagi 3 pagi macam ni kan. Kau nak keluar, ada orang panggil lah apa, tak payahlah kau masuk je lah, dia kata. Lepas tu aku naluri aku ni, aku still kuat. Aku cakap aku nak pergi juga, aku nak pergi jumpa. And out lepas tu member aku tak bagi aku keluar lah. Jadi dia tak bagi keluar. Dia kata kau pergi bilik air, kau basuh muka. Dan lepas tu aku fikirlah untuk basuh muka, untuk ambil wuduk kan. Sebab member aku orang asli tu dia bukan Islam lah, dia actually Kristian lah. Okay, dia orang Kristian. Shout out to my member. Siapa nama dia aku lupa lah. Tapi itulah member sejati masa aku kecil dulu. Okay, bila aku dah ambil air wuduk tu geng, aku pergi balik dekat bilik member aku. And aku tengok balik dekat tingkap tu, 2 beradik tu still tunggu aku. Tapi masa tu diorang dah nak gerak. Diorang nampak aku, diorang senyum. Lepas tu diorang pusing.
Diorang gerak. Dan lepas tu tak dalam beberapa saat, kelipan mata aku hilang macam tu je. Wallahualam, aku tak tahu apa. Tapi pada aku nak scary lah, tak scary lah kan. Untuk aku tak scary lah benda tu, sebab aku nampak fizik dia yang cantik gila kan. Betul, cantik gila. Lepas tu aku cakap dengan arwah mak aku cakap ada orang panggil aku kan. Esokkan harinya lah aku cakap dengan mak aku kata ada orang panggil, dua beradik panggil, dia ajak pergi masuk dalam hutan tu. Aku cakap dengan arwah mak aku. Lepas tu arwah mak aku tanya pakaian dia macam mana. Aku cakap lah full kuning, tapi kuning emas aku cakap tu. Ada crown, pakaian dia lawa, bersih, kemas. Lepas tu arwah mak aku cakap, menurut pada arwah mak aku, dia kata tu bunian. Okay, bunian yang nak bawa aku. Wallahualam kenapa aku tak tahu. Okay, mungkin hobi dia ke apa ke kan. Alhamdulillah aku tak ikut, jadi adalah sampai sekarang. Kalau tidak, tak adalah malfunction. Okay gang, aku nak share sikit cerita masa pengalaman aku kecil tau. Ni nak cerita, ni bukan cerita seram lah, ni bukan cerita seram lah. Ini pengalaman aku masa satu hari tu. Masa ni aku still dengan member Koya orang asli tu tau. Keluarga dia masa tu, keluarga dia pergi ke Labung kot tak silap aku. Pergi keluar lah kan untuk bukan pergi Labung, dia orang keluar untuk macam adalah ritual untuk agama dia orang kan, untuk Kristian punya ni apa tak aku lupa dah apa nak dia orang panggil masa tu. Dia orang pun keluar, keluarga dia keluar, tinggal aku dengan member aku ni je. Okey. Tapi member aku yang ni bukannya member aku yang tahan aku masa aku nampak orang bunian tu. Ni adik dia, laki adik dia yang tahan aku tadi, abang dia. Ni adik dia. Masa tu aku dengan adik dia, dengan member aku lah. Aku berdua dengan dia. Cuma dia seorang je yang tak ikut keluarga dia keluar masa tu untuk pergi buat ritual agama dia orang. Dia tahu gini kan, dia jadikan cerita ni pada aku rasa kelakar jugalah kan. Dia macam mana tau, pintu rumah dia kunci. Jadi member aku ni nak ambil basikal dekat dalam rumah dia. Okay, dia nak ambil basikal dalam rumah dia sebab dia tahu keluarga dia akan balik lambat sikit. Jadi aku buat keputusan aku sendiri tau. Itu bukan salah dia salah daripada aku juga. Aku buat keputusan, aku cakap aku nak naik ikut shilling rumah dia tu, untuk turun bawah, buka kunci, ambil basikal dia. Jadinya dalam ambil basikal tu, boleh lah aku bukakan pintu untuk dia sekali, untuk dia masuk rumah, untuk dia tidur kan. Sebab masa tu aku tak tahu kenapa orang tua dia terkunci pintu. Pintu pagar dia tak kunci tau. Cuma pintu utama tu je dikunci. Jadi lepas tu aku naik lah dekat atas shilling tu kan. Aku naik. Nak dijadikan cerita pula. Aku kan shilling kan kita kena pijak. Ada line dia yang patut kita pijak tu. Kita kena pijak dekat bahagian kayu-kayu tu tak silap aku kan. Mana abang-abang yang kerja kontraktor tu, diorang tahu lah cara pijak shilling dengan betul. Okay, nak dijadikan cerita geng. Masa tu aku tersalah pijak. Aku terpijak dia punya shilling tu. Aku jatuh tau. Kau bayangkan atap shilling tu tinggi kot. Bukannya dekat ujung dapur tau. Nak dekat tengah. Nak dekat ke tengah rumah. Okay, aku jatuh kepala dulu tau. Kau bayangkan masa tu aku masa tu dalam umur yang sama masa aku jumpa si dua beradik tadi tu. Dalam umur yang sama. Okay, bila aku jatuh kepala dulu, jadi aku jadi macam mamai tau. Aku jadi rasa macam suara member aku yang panggil aku ni rasa berdengung je. Lepas tu aku macam ingat tak ingat kan. Tiba-tiba aku bangun, aku nak pergi. Aku boleh bangun masa tu. Aku jalan. Lepas tu tak sampai beberapa langkah aku jatuh balik. Sebab pening kan. Lepas tu beberapa minit lepas tu aku bangun. Aku buka pintu. Alhamdulillah, panjang umur sampai sekarang ada lagi. Alhamdulillah. Masa tu rasa nak demam lah kan. Lepas aku balik tu, mak aku macam perasan tau kenapa aku macam lesu, badan aku lesu, muka aku pucat. Aku cakap tak ada apa-apa, aku nak demam. Naluri suara ibu tu kuat kan, betul. Mak aku cakap ini mesti ada apa-apa ni, jatuh kan, kata macam tu. Lepas tu aku pun tak boleh nak tipu dia masa tu. Aku pun cakap lah jatuh kat shilling rumah majikan, katakan rumah orang asli tu, sebab nak bertikal. Mak aku mengarut lah masa tu. Tapi dia just marah gitu. Dia tak pukul aku, dia just marah macam tu je lah kan. Untuk sebab rumah orang kan, nasib baik lah maknya member aku ni jenis orang yang baik-baik lah kan. Dia tak marah, dia reda kan dia apa yang jadi tu. Lepas tu arwah mak aku ni ambil keputusan untuk bawa aku pergi berubat tau. Aku pergi berubat pun dengan saudara mara aku juga, dengan anak saudara arwah mak aku. Okey, anak saudara arwah mak aku. Dia isteri kepada anak saudara arwah mak aku. Anak saudara lah kan, senang cerita lah kan. Anak saudara arwah mak aku ni, dia ni ada keunikan tau. Macam mana anak saudara arwah mak aku dengan aku. Dek.
Kira kalau macam Abah Panji kan anak saudara Rahmat kan. Kira pangkat kita dengan dia tu apa? Sepupu anak saudara sepupu. Okey, anak saudara sepupu. Kiranya mak saudara sepupu akulah yang tukang ubat dengan aku. Dia tu macam ada special lah yang Allah bagi kat dia kan. Wallahualam, tak tahu itu antara dia dengan Allah. Tapi apa yang aku nampak tu real tu. Batu tu ada batu permata ni kan. Dekat dalam batu tu ada kalimah Allah. Wallahualam, aku tak tahu kebenaran ni macam mana, tapi itulah yang aku nampak depan mata aku sendiri. Nanti aku akan ceritakan pengalaman dia kan. For next video aku akan cerita pengalaman dia. Okey, aku akan tanya dia dulu, insya-Allah kalau ada kesempatan aku jumpa dia, aku tanya dia, ataupun aku minta izin dengan dia untuk ceritakan kisah dia ni, nanti aku cerita. Stay tune je lah. Okey, ni masa dia nak ubatkan aku tu geng, dia ambil batu pada dia ni. Lepas tu dia ambil benang tau. Ada sehelai benang ni, dia macam sehelai benang, dia gabung dia jadi dua lah kan. Jadi batu dekat tengah-tengah benang tu dia isi batu tu. Dia tahu, aku cakap batu tu tak jatuh. Kalau ikut logik akal kita geng, kalau kita letak apa-apa dekat atas benang yang kecil tu, confirm akan jatuh. Ni tak jatuh. Dia tak ikat, dia tak apa, dia letak je benda tu memang tergantung kat situ. Masa tu depan mata arwah mak aku sekali tengok masa tu. Lepas tu mas saudara sepupu aku ni, dia cakap lah, budak ni ada apa-apa ke yang damping dengan dia. Benda tu bergerak kan. Gerak. Okey, menandakan ya ada. Yang kat situ aku tak boleh bagi tahu tu privacy aku kan dengan keluarga aku, itu aku tak boleh nak cakap. Kiranya macam tu lah dia kebolehan, keistimewaan mas saudara sepupu aku ni. Masa dia cakap tu, masa aku jatuh ni wallahualam, aku just share, aku bukan nak cerita apa-apa, cuma aku nak sembang, nak kongsikan dengan korang jangan fikir lain. Aku minta maaf kalau macam korang fikir benda bukan ke, aku minta maaf banyak. Tapi ni lillahi ta'ala. Okey, dengan ikhlas hati aku cakap aku nak share dengan korang. Okey, masa aku jatuh tu geng, menurut mak saudara sepupu aku ni lah, dia kata benda yang ada pada aku ni, dia tahan aku. Jadi masa aku jatuh tu, nampak dia tak terlalu teruk lah kan, sebab ada bantuan. Tapi apa-apa pun yang tolong kita masa tu Allah Subhanahu Wa Taala je yang boleh tolong kita. Keajaiban yang jadi tu semua asbab je, bantuan daripada Allah juga. Tanpa Allah tak ada benda tu. Okey, dia faham kat situ jangan kecam aku pula tau. Okey, kat situ aku dah share habis. Nanti insya-Allah aku akan share lagi yang pasal mak saudara sepupu aku tu. Aku akan buat khas video untuk cerita pasal tu. And now sekarang kita move up ke next story pula gengs. Okey? Alright gang, cerita yang seterusnya sama juga, cerita pendek je. Okey, nama pun cerita pada zaman aku kecil kan. Okey, ni still lagi pengalaman aku masa aku kecil. Semasa tu aku still lagi dekat rumah akak aku. Okey, dekat rumah akak aku yang aku cakap tadi tu, yang 3 biji rumah tadi tu. Okey, tapi cerita kali ni, masa tu kita orang tinggal beberapa orang masa tu aku, actually mesti ada akulah kan. Adik aku paling bongsu, akak aku nombor 3. Okey, lepas tu dengan anak dia berdua. Jadi 5 orang masa tu. Siti dengan Fitri. Okey, masa tu anak dia 2 orang. Jadi kami berlima lah. Masa tu geng, kita orang tidur dekat luar ramai-ramai. Bukan. Kita orang tidur dekat dalam bilik akak aku ramai-ramai. Jadi bilik akak aku tu tak ada pintu. Kat rumah kecil kan, rumah kecil. Kira bilik dia tu sambung daripada ruang tamu. Ruang tamu kita orang ambil sekerat lah ruang tamu tu untuk buat jadikan bilik. Jadi sebelum ni aku tidur dengan adik aku kat luar je berdua. Kadang-kadang aku berempat dengan anak-anak akak aku ni. Okey kan. Masa tu kita orang tak tidur lagi tau masa tu. Masa tu kita orang tak tidur lagi, kita orang tengah tengok TV. Masa tu dekat dalam bilik akak aku. Okey. Dan masa tu dekat sebelah pintu keluar daripada bilik akak aku ni, depan ni sikit tu ada peti ais tau. Icebox. Johor panggil icebox. Tapi yang mana tak tahu tu peti ais lah. Kita guna bahasa senang orang lain faham lah kan. Ada peti ais dekat sebelah pintu bilik akak aku ni. Jadi geng, mula-mula dekat sebelah peti ais tu, dapur lah kan. Dapur masak. Sebelum nak masuk ke dapur tu, ada macam pagar tau, pagar kecil untuk budak-budak yang untuk budak-budak tak boleh lintas lah kan. Ada pagar yang untuk batasan untuk budak kecil tu kan. Di pagar tu tiba-tiba bergegar macam ada orang tendang tau. Boom macam tu. Lalu tengok, takutlah fikir, masa tu kita orang positive thinking lah kan, mungkin sebab kucing
Mungkin sebab kucing kita orang fikir positif masa tu. Tapi walaupun kita orang fikir positif, masing-masing dah fikir lain lah. Aku dengan adik aku, akak aku memang fikir lain, memang tak kucing. Tapi akak aku cakap kucing tu. Okey, tak apa, nak nyedapkan hati kan. Selang beberapa minit geng, pagar tu berbunyi lagi, degong berbunyi. Tapi dia bagi ekstra untuk kita orang tengok. Peti ais yang kat rumah akak aku tu, yang dekat dengan pintu keluar bilik akak aku ni, tiba-tiba terbuka sendiri, terbuka sendiri. Macam ada, mustahil lah kan, mustahil kalau ada angin ke apa. Sebab peti ais, kau tahu lah kan, peti ais kalau kita nak buka kena guna kedekat sikit lah kan. Orang kata kalau untuk kederat-kederat budak-budak pun baru boleh buka peti ais tu. Kalau angin mustahil lah kan boleh buka pintu peti ais tu. Jadi bila kita orang nampak, kita orang tergamam tau. Kita orang macam, lepas tu aku cakap, bang pergi tutup bang, tutup peti ais tu. Aku pula masa tu bacul. Aku cakap dengan kakak aku, asal orang pula kat Su, pergi kat Su paling tua kata kan. Kita orang berdebat sekejap tau dekat, alhamdulillah, sorry. Kita orang berdebat sekejap masa tu. Okey, keputusan mutamatnya memang akulah yang kena tutup. Okey. Tapi tak apalah, masa aku tutup tu memang tak ada apa-apa geng. Memang tak ada apa-apa. Tapi bila time aku nak masuk dalam bilik tu, pintu depan rumah aku kena ketuk. Pak orang ketuk. Dia ketuk pak selama beberapa kali lah dia ketuk kan. Jadi lepas tu aku, akak aku berdua, kita orang pergi buka pintu tu tau. Takut-takutlah kalau suami akak aku kan, abang kiri tu balik ke kan. Jadi selalunya kalau abang kiri balik, dia akan bagi salam tau. Dia confirm dia akan bagi salam. Kira adat kita sebagai Islam kan, kalau ketuk pintu confirm kita bagi salam. Kalau yang ketuk pintu tak bagi salam tu tahu je siapa. Walaupun dia manusia, kalau dia ketuk pintu tak bagi salam, sama je. Tuan buka, macam korang fikirlah tak ada apa-apa. Okay, masa tu tak ada apa-apa. Masa kita orang buka pintu tu, angin halus tau. Angin halus yang orang kata kira macam angin tu, rasa dia halus je angin tu, macam lintas kat kita orang. Lepas tu kita orang tengok tak ada, kita orang pun tutup kunci. Okay, lepas beberapa tapak je kita orang nak masuk dalam bilik, bunyi lagi orang ketuk pintu. Itu jam tak ada dah nak buka pintu balik ke apa, tak ada. Kita orang ambil keputusan untuk masuk bilik, baring apa semua ramai-ramai, buat tak tahu sampailah kita orang terlelap. Alright gengs, let's go, kita move up ke cerita yang seterusnya, iaitu cerita yang terakhir geng. Okey, cerita yang terakhir ni pun pendek juga. Sebab masa ni pun aku baru berumur lingkungan 14 atau 13 tahun masa tu. Okey, still lagi aku duduk dekat rumah akak aku yang nombor 3 ni, kat Su ni. Satu hari tu aku tidur dekat luar tau. Okey, aku adik aku, anak saudara aku 2 orang. Masa tu Abang Kiri dengan Kak Su ada dekat dalam bilik 2 orang lah kan. Kita orang berempat je tidur dekat luar ni. Cerita ni ringkas sajalah, aku ringkas kejap cerita ni. Sebab masa tu aku dalam tidur tau. Masa aku tengah tidur tu, aku macam mimpi yang aku dengar suara orang tau. Aku dengar suara orang mengilai. Okey, aku dengar suara orang mengilai. Tapi mula-mula aku rasa mimpi tau. Tiba-tiba aku tersedar dari tidur aku. Aku macam mamai macam tu lah, aku mamai tu. Aku dengar bunyi macam tu. Lepas tu bila 2-3 pagi dah cok. Okay, masa aku dengar bunyi masa tu kan, lepas aku dengar tu, tiba-tiba ada motor lalu tau. Aku dengar bunyi suara motor. Suara tu aku dengar dekat hutan sebelah rumah kakak aku. Kiranya jauh, memang jauh gila. Hutan tu memang jauh gila. Kiranya orang kata kalau suara orang biasa takkan sampai ke telinga aku suara tu. Jadi benda tu sampai tau. Aku memang yakin suara tu datang daripada hutan tu. Aku firasat aku lah masa tu kan. Tapi bila masa benda tu mengilai, bila masa benda tu ketawa kan, ada sekali tu bunyi motor tau. Bunyi motor yang bunyi motor. Lepas bunyi motor tu seiring dengan bunyi benda mengilai tu. Okay,
Lepas tu bila suara motor tu hilang, suara tu bunyi lagi. Lepas tu makin lama makin slow hilang. Lepas tu aku terus macam tersedar-terus kan, aku cakap bunyi apa cakap kan. Lepas tu bila dah bila bangun tu aku nak pergi toilet lah kan. Pergi toilet, aku dah buang segala benda yang aku nak buang tu. Aku pergi balik dekat tempat tidur aku, aku nak tidur balik. Lepas aku nak tidur balik tu geng, serius depan pintu rumah kakak aku tu bunyi suara yang sama. Macam tu. Aku tak cakap banyak, aku selubung, peluk batang peluk, aku tidur sampai esok. Saya ambil ganggu ada sampai situ je. Tapi wallahualam takut imajinasi aku ke kan, ataupun aku terlalu ngantuk ke sampai aku terfikir sampai ke situ. Wallahualam tak tahu. Tu cuma Allah je yang tahu. Alright gengs, aku rasa cukup je dalam video kita untuk kali ni. Okay, pada korang yang tengok video ke ni, aku ingatkan sekali lagi, okay, jangan anggap video ni terlalu serius, jangan terlalu taksub dengan cerita yang aku ceritakan dekat korang ni. Just enjoy the video, just enjoy the story, tu je. Jangan percaya mentah-mentah, sebab kita tak tahu benda tu betul atau tak. Okay, betul atau tak, cuma Allah je yang tahu segalanya, sebab dia maha kuasa. Okay, yang cukup je lah video kita untuk kali ni. Aku nak sarankan korang yang baru singgah kat channel aku ni untuk subscribe channel aku, okay? Like and share video aku supaya orang lain pun tahu yang video kini wujud, yang menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video and next story lepas ni. Alright gengs, pada korang yang dah lama tu kat channel aku ni, terima kasih banyak aku ucapkan. Tanpa korang, semangat aku tak ada untuk aku buat video macam ni. Okay, tolong support aku and tolong juga share sebanyak mana yang mungkin. Okay, tolong aku untuk capai 1k subscriber aku yang pertama. Okay, yang pertama. Sebab sekarang ni aku susah nak cari 1k subscriber tu pun susah nak cari 1k tu. Jadi korang kena bantu-bantulah untuk share video aku banyak-banyak kan, mana-mana platform, WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram ke, Instagram ke. Kongsi mana-mana yang kongsi je kat mana-mana platform online macam tu lah. Gengs, aku nak minta maaf kat korang kalau cerita aku kali ni sendu sikit. Okay, sebelum cerita-cerita sebelum ni kau rasa sendu juga kot. InsyaAllah aku akan prepare balik. Pada korang yang rasa nak aku ceritakan cerita korang tu, korang boleh message je aku dekat Instagram ataupun dekat Facebook. Okay, aku akan isi nama Facebook dan nama Instagram aku dekat ruangan description kat bawah ataupun dekat ruangan komen nanti. Memang hari-hari lah aku letak. Memang selalu aku letak setiap kali video aku ni memang aku letak. Tak pernah tinggal, letak je. Kan? Apa dia? Okay, jangan lupa bantu Tolong. Alright gengs, pada korang yang dah tengok video aku ataupun tak, aku doakan supaya korang dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Alright gengs, see you for the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Funky TV. Alright gengs, aku gerak dulu. Assalamualaikum. Peace out.